Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair yubtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zaina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan taufik dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala kita dipanjangkan umur, kita diberikan peluang, kita diberikan kesihatan, disampaikan kita sehingga ke penghujung bulan Zulqa'dah. Dan tidak lama lagi, beberapa hari lagi, kita akan masuk pada bulan yang mulia, yang mana disebutkan dalam hadis ataupun disebutkan dalam riwayat bahawa afdalu ayyamin dunya ashr Dzulhijjah. Sebaik-baik hari di dalam dunia adalah hari-hari Dzulhijjah. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan bahawa ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min ayyamil ashr. Tidak ada hari yang mana amalan salih itu apabila dilakukan di dalamnya lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada 10 hari pertama Zulhijjah. Wala layali afdalu min layalihinna. Dan tidak ada hari-hari yang lebih mulia ataupun tidak ada malam yang lebih mulia daripada malam-malam Zulhijjah. Dan doa tidak ditolak ataupun doa akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari tersebut. Nah, maka hari-hari Zulhijjah ini merupakan hari yang untuk kita perbanyakkan daripada amal ibadah. Hari untuk kita banyakkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hari untuk kita memperbanyakkan daripada bacaan Al-Quran, hari untuk kita memperbanyakkan daripada apa-apa jenis amalan, membaca Al-Quran, bertasbih, salat sunat dan sebagainya, dan berpuasa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa-apa cara, memperbaiki hubungan kita bersama ahli keluarga, memperbaiki hubungan kita bersama orang-orang yang ada hak terhadap kita, yakni bersedekah dan sebagainya, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam waktu-waktu yang mulia, yang mana waktu-waktu yang mulia ini apabila amal salih dilakukan akan dilipat kali gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam riwayat bahawa berpuasa satu hari daripada Zulhijjah ataupun 10 hari pertama daripada Zulhijjah akan diberikan pahala setahun puasa sunat. Berpuasa satu hari pada hari 10 hari pertama Zulhijjah akan diberikan pahala 1 tahun puasa sunat. Dan berpuasa pada hari Arafah, Nabi SAW bersabda, aku berharap akan diampunkan 1 tahun dosa sebelum tahun itu, dan aku berharap akan diampunkan dosa 1 tahun selepas hari tersebut. Maksudnya diampunkan dosa 2 tahun. Dalam riwayat juga mengatakan bahawa berpuasa pada hari Zulhijjah itu akan diberikan pahala berpuasa 1000 hari. Diberikan pahala puasa 1000 hari. La ilaha illallah. Dan disebutkan bahawa bagi mereka-mereka yang berpuasa pada hari Arafah, dan ini disunatkan bagi mereka-mereka yang tidak menunaikan haji. Adapun orang yang menunaikan haji tidak disunnahkan untuk berpuasa kerana
ingin adakan, Allahumma salli ala Muhammad, ingin adakan tenaga untuk berdoa di padang Arafah. Naam, ulama mengatakan dalam hadis ini, bagi siapa yang berpuasa pada hari Arafah merupakan satu berita gembira buatnya, kerana apabila diampunkan satu dosa tahun depan, ini menunjukkan bahawa dia akan dipanjangkan umur sehingga tahun depan. Kerana bagaimana dia akan diampunkan dosanya kalau dia sudah tamat ajalnya. Jadi sebagai satu tanda yang dia akan dipanjangkan umur sehingga tahun depan, sehingga apa-apa yang dilakukan akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah taala. Naam. Maka 10 hari pertama daripada hari Arafah, daripada bulan Zulhijjah ini, kita plankan bagaimana kita dapat lapangkan masa untuk kita berpuasa. Kita plan bila kita boleh berpuasa, hari mana yang mungkin kurang sibuk dan sebagainya, kita cuba berpuasa. Dan pada hari Arafah secara khusus, kalau kita boleh lapangkan masa untuk memperbanyakkan ibadah, ia merupakan satu perkara yang afdal, iaitu malam Arafah dan pada hari Arafah juga. Dan antara doa yang paling baik untuk kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Arafah, seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalud du'a du'a yaum Arafah, sebaik-baik doa adalah doa hari Arafah. Apakah doa itu? Doa itu adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ulama kata bahawa dianjurkan ataupun sebaiknya kita baca 1000 kali daripada doa ini. Dan ianya merupakan zikir pada hakikatnya, tapi Nabi menyebutkan bahawa ianya doa. Nak dikatakan bahawa mereka yang memperbanyakkan daripada baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, ini doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita boleh baca 1000, kita baca 1000. Kalau tak boleh baca 1000, kita baca ikut kemampuan kita. Mungkin 500, mungkin 300, mungkin 100, mungkin 50, mungkin 10. Tapi yang penting kita jangan tinggal. Yang penting kita jangan tinggal daripada membaca zikir ataupun memperbanyakkan daripada berzikir dan berdoa pada hari Arafah. Dan disebutkan bahawa barang siapa yang membaca 1000 kali daripada suratul Ikhlas pada hari Arafah, maka hajatnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah perkara-perkara yang perlu kita berlumba-lumba untuk memperbanyakkannya. Bukan berlumba-lumba untuk memperbanyakkan daripada perkara dunia, akan tetapi kita cuba perbanyakkan daripada amalan-amalan salih, amalan-amalan akhirat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berlumba-lumba. La ilaha illallah. Dan pada malam raya Idul Adha, iaitu pada petang hari Arafah sehingga ke esoknya, iaitu daripada mulanya maghrib sehinggalah solat raya, daripada maghrib malam raya itu sehinggalah solat raya, yang afdal, yang paling amalan yang paling afdal untuk kita lakukan, untuk kita perbanyakkan, adalah untuk bertakbir. Dan takbir seperti yang disebutkan oleh ulama, bahawa takbir ini terbahagi kepada dua. Satu takbir yang mutlak, satu takbir yang muqayyad ataupun yang terikat, ataupun takbir yang bersyarat. Jadi takbir yang mutlak, yang tidak terikat dengan apa-apa, adalah takbir malam raya itu, lepas daripada solat maghrib sehinggalah ke solat raya, maka disunahkan untuk kita memperbanyakkan takbir tanpa berhenti. Disunahkan untuk kita perbanyakkan takbir di rumah ataupun di mana-mana kita berada. Dan sekarang ni tengah MCO, jadi kita perbanyakkan takbir di rumah. Wa ammal muqayyad, adapun yang terikat dengan sesuatu, iaitu wa huwa ba'da kulli salatin, terikat dengan solat. Maka setiap kali selepas solat, ini untuk raya haji, ini untuk raya haji. Jadi kita terikat dengan solat. Setiap kali lepas solat, kita akan bertakbir. Bila mulanya bertakbir? Mulanya bertakbir daripada pagi Arafah, daripada subuh hari Arafah, maksudnya 9 Zulhijjah, kita bertakbir sehinggalah ke hari 13 Zulhijjah, maksudnya 9, 10, 11, 12, 13, sampai hari waktu asar 13 Zulhijjah, kita bertakbir setiap kali lepas solat, sama ada solat fardu mahupun solat sunat mahupun solat jenazah.
Setiap kali lepas solat disunnahkan untuk kita bertakbir. Naam. Maka kira lepas pada hari Arafah tu, lepas solat sunat subuh 9 Zulhijjah tu dah disunatkan untuk kita bertakbir sampai hari ke-13 Zulhijjah. Maka katalah sebelum solat maghrib tu ada solat jenazah. Maksudnya lepas solat asar 13 Zulhijjah tu basically dah tak ada solat sunat. Tapi katalah ada jenazah, kita sembahyang jenazah pada hari 13 Zulhijjah itu, maka selepas solat jenazah itu pun masih lagi kita disunnahkan untuk bertakbir. La ilaha illallah. Begitu juga disunnahkan untuk kita bertakbir apabila kita melihat daripada binatang sembelihan, binatang kurban. Sama ada kita melihat unta ataupun lembu ataupun kambing dan sebagainya. Maka disunnahkan untuk kita bertakbir. La ilaha illallah. Dan Nabi SAW menyebutkan tentang binatang kurban, haiwan kurban ini dengan mengatakan azimu dhahayakum fa innaha 'ala sirati matayakum. Ya, ini muliakanlah binatang kurban kamu, ataupun berilah yang terbaik daripada binatang kurban yang ingin kamu kurbankan, ataupun kurbankanlah daripada binatang yang terbaik, kerana ianya akan menjadi tunggangan kamu di atas titian sirat. Maka kalau kita nak meniti titian sirat dengan binatang yang selesa, yang besar dan sebagainya, maka kita hendaklah ini berikan yang terbaik daripada binatang kurban. Jangan kita pilih yang paling murah. Walaupun yang murah sekalipun tak jadi masalah kalau itu kemampuan kita. Tapi kalau kita mampu untuk berkorban dengan yang lebih sempurna ataupun yang lebih baik keadaan binatang kurban tersebut, maka itu adalah lebih afdal. La ilaha illallah. Dan Nabi SAW menyebutkan tentang kurban, man kana lahu si'atun wa lam yudahhi fala yaqrubanna musallana. Barang siapa yang mempunyai rezeki lebih akan tetapi dia tidak berkorban, maka janganlah dia mendekati daripada tempat solat kami. Nak menunjukkan betapa pentingnya ibadah kurban ini, sehingga dikatakan bahawa melakukan ibadah kurban ini lebih afdal daripada seseorang itu memberi sedekah secara umum sepanjang tahun. Kalau kita memperbanyakkan sedekah sepanjang tahun, tapi kalau kita kumpul duit tu sikit-sikit, boleh kita berikan, boleh kita korbankan pada raya haji, maka itu lebih afdal. Yang kita beli seekor kambing ataupun satu bahagian daripada lembu dan sebagainya, maka itu lebih afdal. La ilaha illallah. Dan bagi mereka-mereka yang ingin berkorban, Nabi SAW menyebutkan bahawa idza ra'aitum hilala dzulhijjah, apabila kamu melihat daripada bulan Zulhijjah, maksudnya apabila kamu masuk pada bulan Zulhijjah, wa arada ahadukum an yudahhi, dan salah seorang daripada kamu ingin berkorban, falyumsik min an sya'rihi wa adfarih, maka janganlah mereka menyentuh daripada rambut dan kuku mereka. Maksudnya mereka tidak potong kuku sepanjang daripada awal Zulhijjah itu, sehinggalah mereka mengorbankan haiwan korban mereka. Kemudian disebutkan tentang kelebihan berkorban, ma'amila adamiyun min amalin, tidak ada satu amalan yang dilakukan oleh anak Adam pada hari raya haji yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada yakni menitiskan darah, iaitu dengan berkorban. Wa innaha la ta'ti yaumil qiyamah biquruniha wa asy'ariha wa adlafiha, dan sesungguhnya binatang korban itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, dengan kukunya, dengan rambutnya. Wa an-nadam la yaqa' min Allah bimakanin qabla an yaqa' min al-ard, dan pahala itu akan tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahala kamu mengorbankan binatang korban itu akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala, ataupun dosa kamu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum titisan darah itu tertumpah di bumi. Fatayyibu biha nafsa. Naam. La ilaha illallah. Dan dikatakan bahawa antara rahsia ibadah korban, apakah rahsia-rahsia ibadah korban? Antaranya adalah ianya merupakan syariat para nabi. Maka dengan kita berkorban, kita menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seperti
yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada haji yang Hajjatul Wada'. Nabi mengorbankan 63 ekor unta mengikut bilangan umur baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan berkorban juga menunjukkan tanda kita bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan rezeki kita, maka apabila kita berkorban, ini merupakan salah satu tanda kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Dan umat Islam yang berada di dalam keadaan susah dapat menikmati daging korban. Kalau kita tahu setengah-setengah tempat mereka susah untuk makan daging, ataupun setengah-setengah orang berada dalam kesusahan, terutamanya tengah time COVID ini, maka dengan berkat orang sebahagian daripada orang Islam berkorban, maka yang lain dapat menikmati daripada daging korban tersebut. La ilaha illallah. Dan ini berkorban itu merupakan syiar orang Islam, iaitu suka tolong menolong, berkasih sayang di antara satu dengan yang lain. Dan berkorban juga mensucikan diri dari sifat-sifat yang tercela seperti riak dan ujub. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik untuk berkorban, dan diberikan kita rezeki yang halal, dan yang diperluaskan rezeki yang halal, sehingga kita dapat melakukan korban setiap tahun insya-Allah taala. Naam. Kita berada di penghujung daripada surah At-Tariq, penghujung daripada surah At-Tariq, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tentang orang-orang kafir bahawa mereka adalah orang-orang yang mendustakannya dan menghalangi manusia dari jalannya. Sesungguhnya orang kafir itu merancanakan tipu daya yang jahat dengan sebenar-benarnya. Maksudnya mereka telah membuat plan terhadap manusia dalam ajakan mereka kepada hal yang bertentangan dengan Al-Quran. Kemudian Allah berfirman, wa akidu kaidah, dan aku juga menggagalkan rancangan mereka. Kerana itu beri tangguhlah orang-orang kafir itu, berilah waktu kepada mereka, dan jangan terlalu tergesa-gesa terhadap mereka. Ya, ini sebentar sahaja, dan kelak engkau akan mengetahui adab siksaan, hukuman dan kebinasaan yang akan menimpa mereka. Maka innahum yakiduna kaida, sesungguhnya mereka itu ini membuat plan untuk menghancurkan kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani saat yattahidun, satu waktu mereka berkumpul, satu waktu mereka akan meletakkan keraguan dalam hati-hati orang-orang yang berada di sekeliling mereka, ataupun mereka sendiri yakni berasa ragu terhadap kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sa'ah yasubbun wa yushtimun, satu waktu dia mencaci, mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan dengan pelbagai perkataan yang tidak elok. Wa sa'ah yatajamma'un wa yukhattitun, setengah ataupun satu waktu, pada satu masa mereka berkumpul untuk membuat perancangan bagaimana untuk menghapuskan waliyadzubillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang dikata apa? Oh, ini orang waliyadzubillah, orang gila, ataupun orang yang tukang sihir, ataupun orang yang berdusta. Kadang-kadang mereka mengatakan laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim. Alangkah bagusnya kalau Al-Quran ini diturunkan kepada orang lain, orang-orang yang terkemuka, orang-orang yang ada duit di kalangan ahli Makkah ataupun ahli Taif. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala terangkan tentang keadaan mereka, aja'alal alihata ilahan wahidah. Alangkah bagusnya kalau mereka jadikan Tuhan itu lebih dari satu. Adakah mereka menjadikan Tuhan yang banyak itu Tuhan yang satu? Mengatakan bahawa syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, yakni mengatakan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan dakwahnya para nabi, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mengatakan inna hadza la syai'un ujab, sesungguhnya ini merupakan perkara yang mengkagumkan. La ilaha illallah. Dan kadang-kadang mereka menghantar daripada pengikut-pengikut mereka, yakni orang-orang kafir Quraisy, yakni mereka buat plan. Yaqifuna ala turiqi Makkah, mereka berdiri di pintu masuk kota Makkah.
wa ala dakhilin ila Makkah, dan berjumpa kepada orang-orang yang ingin masuk kepada kota Makkah dengan mengatakan bahawa terdapat satu orang di kalangan kami yang tukang sihir, maka janganlah kamu membenarkannya apabila dia berkata apa-apa, menyampaikan apa-apa. Yufarriquna bainal mar'ati wa akhihi wa abih. Dan kerja dia apa? Memecah belahkan di antara suami dan isteri ataupun saudara dan adik-beradiknya. La ilaha illallah. Yang ini mengatakan bahawa apabila orang itu memeluk agama Islam, dia akan berpisah dengan ahli keluarga dia yang lain. Kadang-kadang mereka berkumpul dekat Darun Nadwah, tempat orang Quraisy berkumpul, dan mereka berkata, buat perancangan, buat plan, naqtuluhu, yakni kami ingin membunuhnya, Nabi Muhammad waliyadzubillah. Kerana apa? Kerana Nabi Muhammad ini menjadikan asbab peperangan di kalangan kami. Nahsibuhu yaji'una jama'ah yafukunahu. Mereka plan bagaimana untuk mengeluarkan, yakni mengeluarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kota Makkah ataupun menghalau. Kerana apa? Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, mereka mengatakan bahawa bila dia cakap, perkataan dia sungguh indah ataupun manis. Jadi ramai orang yang terkesan. Jadi kita perlu plan sesuatu perkara agar supaya kita halau dia ataupun kita hapuskan dia cepat-cepat, supaya dia tidak merosakkan fikiran-fikiran orang lain. Wa husnun fil khalq yatba'unahu an-nas. Dan dia mempunyai sifat yang mulia yang mana senang untuk orang lain ikut. La ilaha illallah. Jadi kerana kemuliaan sifat Rasulullah dan keindahan tutur katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka takut Rasulullah akan menyebabkan ramai lagi orang meninggalkan agama mereka. Maka Abu Jahal mendatangkan satu idea apa yang boleh dilakukan. Maka Abu Jahal mengatakan bahawa kita ambil daripada setiap kabilah itu satu orang anak muda. Yang daripada kabilah Quraisy itu kita ambil 10 orang, yang satu orang daripada setiap kabilah, daripada setiap keluarga. Kullu syab min qabilah yasinnuna suyufahum. Tajamkan betul-betul pedang mereka dan membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waliyadzubillah, yakni dengan satu pukulan. Yakni 10-10 ni bunuh dengan satu pukulan, sehingga apabila mereka mendapati Rasulullah terbunuh waliyadzubillah, yakni darahnya Rasulullah itu kembali kepada 10 kabilah. Maksudnya tak boleh nak qisas, tak boleh nak berperang dengan, yakni keluarga Rasulullah tak boleh nak berperang dengan 10 kabilah. 10 kabilah itu besar. Maka diorang tak akan mampu untuk lawan ataupun berperang dengan 10 kabilah tersebut. Dan apabila mereka minta daripada blood money, maka kita bayar dia, tak ada masalah. Dan kita telah selesai daripada problem yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata mereka. Kemudian Iblis mendatangi perkumpulan itu, mesyuarat itu, dan mengatakan, oh, ini idea yang bagus, ini idea yang bagus. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Dan apabila mereka merancang ke atas kamu, wahai Muhammad, orang-orang kafir, untuk menghalang kamu ataupun menangkap kamu atau membunuh kamu ataupun menghalau kamu daripada kota Makkah. Dan ini merupakan plan-plan yang dilakukan oleh banyak orang-orang kafir pada hari ini. Mereka plan bagaimana nak memusnahkan agama Islam, bagaimana nak memadamkan api agama Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang menggagalkan plan mereka itu adalah Allah Subhanahu wa taala, seperti mana apa yang dirancangkan oleh orang-orang kafir Quraisy juga digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila mereka dah plan untuk nak membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan bahawa biar diorang buat apa diorang plan, biar diorang lakukan sampai seakan-akan plan yang mereka rancangan yang mereka rancangkan itu seakan-akan dah nak berjaya. Maka kamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu keluar daripada rumah kamu, kerana malam ini, pada suatu malam yang ditentukan itu, mereka akan datang untuk membunuh kamu. Qad a'addu syabab wasuyuf. Diorang dah sediakan anak-anak muda, dah pilih anak-anak muda, dan mereka dah sediakan pedang mereka. Walailah baitak wa khallif fil bait. Nah, mereka akan mendatangi rumah kamu dan kamu duduk di dalam rumah kamu, jangan kamu keluar. Yakmul khitah lamman nihayah. Yakni biar diorang rancangan mereka tu biar sampai penghujung, seakan-akan dah nak betul. Wa tafshal hatta la yaqulun.
sehingga mereka tidak mengatakan bahawa laukan ma harab ma daraina, yakni kalau Nabi tak lari, maka kami tak akan tahu yang Nabi itu berada dalam rumah. Naam. La ilaha illallah. Kalau Nabi tak lari, kita dah nak menang dah nak dapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala nak menunjukkan bahawa siapa yang hebat, siapa yang akan menang. Naam, auhallahu ila nabiy khalli wasatal baitak. Naam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ataupun mewahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk sahaja di dalam rumah itu sampai waktu malam. Biar diorang kepung rumah kamu, biar 10 anak-anak muda itu daripada kaum Quraisy itu berdiri di luar rumah kamu, dan pada waktu yang kami inginkan untuk kamu keluar, itu yang kamu keluar. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Sayyidina Ali bin Abi Talib untuk mendatangi rumahnya. Mendatangi rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan bahawa ini amanah untuk si fulan. Ini amanah ataupun barang yang disimpankan, yang diamanahkan oleh si fulan kepada aku. Maka kembalikan kepada mereka. Maka orang-orang kafir Quraisy ini, diorang nak membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi pada waktu yang sama barang-barang yang bernilai, yang berharga mereka simpan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana mereka tahu bahawa Rasulullah ini adalah orang yang amanah. Yakni malam ni nak bunuh, tapi barang yang berharga masih ada lagi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah panggil Sayyidina Ali agar supaya dikembalikan barang-barang yang berharga itu kepada tuan punyanya. La ilaha illallah. Wa qala lahum nim fi mawdi'i. Maka Nabi mengatakan kepada Sayyidina Ali, kamu tidur di tempat aku dan berselindunglah kamu dengan burdahnya aku, dengan kain aku. Walan yakhlas minka ilaika syarrun. Dan tidak ada keburukan, mudarat yang akan sampai kepada kamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Naam. Maka pada waktu zuhur, yakni waktu malam itu, perancangan akan berlaku, rancangan orang kafir untuk membunuh Rasulullah. Maka pada waktu zuhur itu Rasulullah telah mendatangi kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan bahawa pada malam ini kita akan berhijrah, kita akan berangkat daripada kota Makkah. Bayakun waktu khuruji fil lail, aku akan datang ke rumah kamu pada waktu malam, tapi sekarang ni aku akan kembali ke rumah. Aku akan menunggu orang-orang anak-anak muda kafir Quraisy itu mengepungi rumah aku. Jadi apabila tiba waktu malam, waktu untuk keluar telah tiba, waktu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun keluar daripada rumahnya. Dan pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala lelapkan mata orang-orang anak-anak muda yang ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, sehingga mereka itu tersengguk-sengguk. Ini mereka tidur sehingga tersengguk-sengguk. Ni tengah pegang pedang dan sebagainya, akan tetapi mereka tertidur. Jadi bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buka pintu rumah nak keluar, nampak mereka semua tertidur di hadapan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita, kalau kita tahu orang datang nak bunuh kita dan kita buka pintu tengok dia orang tertidur, maka kita, kebiasaannya manusia akan cuba lari cepat-cepat. Kita akan cuba lari cepat-cepat. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai keyakinan yang sempurna atas plan Allah Subhanahu wa taala, atas janji Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi keluar. Nabi pun membaca daripada surah Yasin, daripada awal Yasin, sehingga waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Maka kami jadikan di hadapan mereka tabir dan di belakang mereka tabir, wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum, maka kami menutupi daripada mata mereka, fahum la yubsirun, sehingga mereka tidak nampak ataupun tidak sedar apa yang sedang berlaku. Padahal ni dah memang plan untuk nak bunuh. Jadi patutnya sedikit saja gerakan boleh menyebabkan mereka tersedar. Akan tetapi Allah punya plan lagi hebat. Allah yang kontrol daripada tubuh badan mereka itu, membuatkan mereka tidak sedar langsung. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya keluar dengan perlahan-lahan, akan tetapi sempat lagi untuk ambil tanah, dibacakan ayat daripada surah Yasin, dan dicampakkan tanah di atas kepala setiap seorang daripada mereka. La ilaha illallah. Bayangkan kalau tengah campak itu tiba-tiba mereka tersedar. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh tenang dan penuh yakin letakkan tanah di atas setiap daripada seorang daripada mereka. Kemudian barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bertolak. Hunaka Abu Bakar muntazir.
Dan berangkatlah Nabi SAW ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Dan sewaktu Nabi sudah berada di rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, maka datanglah Abu Jahal untuk mencari Rasulullah SAW. Jadi bila Abu Bakar nampak Abu Jahal datang, maka dia pun dah risau. Ya Rasulullah, ni Abu Jahal, kita nak keluar berhijrah, nak mula berhijrah. Ni Abu Jahal pula datang cari kamu. Maka Rasulullah kata, biarkan dia wahai Abu Bakar, kerana bila dia cakap dengan kamu, kamu pun balas balik. Kerana dia hanya nampak kamu, akan tetapi tidak nampak kepada aku. Dan itulah yang terjadi apabila Abu Jahal datang. Dia marah-marah, dia mencaci maki kepada Rasulullah SAW. Kemudian dia pun beredar, seakan-akan dia tidak perasan bahawa Rasulullah berada bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini plan yang mereka lakukan, rancangan yang mereka lakukan, yang ingin mereka lakukan ke atas Rasulullah SAW, tapi Allah gagalkan rancangan mereka. Maka mereka pun panjat ke atas gunung Al-Thawr, Bukit Thawr, yang mana pada waktu itu belum lagi dijadikan jalan. Yakni jalan untuk mendaki bukit tersebut adalah susah. Kalau sekarang pun katanya, kalau saya pun sendiri tak pernah panjat, tapi katanya ambil masa kurang lebih 2 jam untuk mendaki bukit Thawr. La ilaha illallah. Disebutkan bahawa setengah orang yang panjat, bila panjat bukit Thawr itu, mereka mengatakan bahawa khalas, ini yang kali yang pertama dan kali yang terakhir. Ini kali yang pertama dan kali yang terakhir. La ilaha illallah. Maka kalau kita tengok dalam sirahnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun anaknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, iaitu Asma binti Abi Bakar, sewaktu Nabi dan ayahnya berada di bukit tersebut, setiap malam beliau pergi untuk membawa makanan dan menghantarkan kepada ayahnya dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia sedang mengandung. Ya, ini kalau sekarang ni nak panjat 2 jam, ini seorang wanita yang tengah mengandung, carry makanan, bawa makanan untuk diberikan kepada ayahnya. Setiap malam dia naik. Maksudnya Nabi duduk 3 malam, maka 3 kali 3 malam berturut-turut dia panjat. Wasalat kana awal. Maka keluarga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni merupakan keluarga orang-orang yang banyak berjihad, banyak mengorbankan harta dan diri mereka itu untuk dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya anak perempuannya Rasulullah mendatangi gua tersebut setiap malam, akan tetapi anak lelakinya juga di pagi hari pun mendatangi daripada gua Thawr tersebut. La ilaha illallah wa bintuhu Asma taji'u lailan. Dan hari yang terakhir, sewaktu sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat daripada gua Thawr itu, juga Sayyidatina Asma datang untuk ini untuk taudi', iaitu menyelamatkan, untuk mengucapkan selamat tinggal. Wa ma wajadu habl yashudduna bihil mata. Pada waktu itu Sayyidina Asma ingin tolong pack untuk Rasulullah dan juga untuk packkan barang-barang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi bila beliau mendapati tak ada benda untuk nak diikat barang-barang tersebut, maka Sayyidatina Asma ambil daripada tali pinggang beliau, dibelah dua, sebelah separuh tu diambil untuk digunakan sebagai tali pinggang, dan separuh lagi digunakan untuk mengikat barang-barang, sehingga beliau digelar sebagai Zatun Nitaqain, orang yang membelahkan tali pinggangnya. Na'am wahiyya hamilah masyaw thumma hajarat min warahum. Maka selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar berangkat, maka tidak lama kemudian Sayyidatina Asma juga menyusuli dengan berhijrah ke kota Madinah. Apabila beliau, iaitu Sayyidatina Asma, sampai ke kota Madinah, maka orang yang pertama yang lahir daripada golongan Muhajirin adalah anaknya Sayyidatina Asma, iaitu Sayyidina Abdullah bin Zubair bin Awam. Sayyidina Abdullah bin Zubair bin Awam merupakan orang yang pertama yang dilahirkan daripada kaum Muhajirin, iaitu anaknya kepada Sayyidatina Asma binti Abu Bakar. Wa marrat as-sinin lamma alifatil jihad. Dan setelah beberapa tahun berlalu, dan Sayyidatina Asma memang sudah terbiasa dengan berjihad, dengan bersusah payah dan sebagainya, maka apabila datang panggilan untuk mengerjakan haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau juga keluar untuk menunaikan haji. Dan pada waktu itu beliau juga sedang mengandung. Beliau sedang mengandung, akan tetapi beliau ikut serta untuk menunaikan haji.
Dan di permulaan haji tersebut beliau telah bersalin, dan beliau dengan anaknya yang masih lagi yakni baru bersalin dan sebagainya menunaikan haji. Wa masyahiya wa waladaha wa hiya fin nifas, dalam keadaan sedang bernifas untuk menunaikan haji. Nak menunjukkan betapa banyak pengorbanan yang mereka lakukan, berapa banyak pengorbanan yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan juga keluarganya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dalam membantu dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada cerita tadi, yakni rancangan mereka untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gagal. Tidak terjaga anak-anak muda tersebut kecuali kepanasan matahari. Yakni apabila matahari sudah panas keesokan hari, barulah anak-anak muda semua terjaga. Jadi mereka pun bila terjaga, dia orang semua tanya, mana Nabi Muhammad? Mana Nabi Muhammad? Jadi diorang pun datang dekat sikit dengan rumah, tengok celah-celah pintu, tengok rupanya ada orang masih tidur. Jadi mereka campakkan batu, tengok ada orang bergerak. Jadi diorang pun terus serbu, kononnya nak attack. Sekali tengok, ini adalah Sayyidina Ali bin Abi Talib. Apabila ditanya, di manakah Nabi Muhammad, Sayyidina Ali keep quiet, tak cakap apa-apa. Ada bersama mereka ada seorang Arabi ni semalam dia dah lalu di hadapan rumah Rasulullah, pagi ni pun dia pun lalu. Jadi apabila kecoh-kecoh kat situ, dia orang pun datang bertanya, apa hal kamu? Maka kami mencari Rasulullah, kata anak muda tersebut. Maka Arabi ni mengatakan bahawa semalam aku nampak Rasulullah keluar dan mendatangi kamu seorang demi seorang, campakkan pasir, letakkan pasir ataupun tanah di atas kepala kamu, dan dia berangkat. Wahai hakum, yakni celaka kamu, yakni kamu datang untuk membunuhnya, tapi dia lari dengan keadaan yang mudah. Maka diorang pun sibuk mengejar, mencari di manakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala membiarkan orang-orang Quraisy ini sampai ke gunung tersebut, sampai ke Bukit Thaur. Walaupun Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menjauhkan mereka, walaupun Allah Subhanahu wa taala mampu untuk jadikan mereka itu cari di tempat lain, tapi tak, Allah jadikan mereka itu sampai ke Gua Thaur. La ilaha illallah, agar supaya nak tunjukkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu berada bersama nabinya. Wa wasalu ila indal ghar, mereka sampai ke gua. Munkhafid fawq, mahallul julus munkhafid. Jadi Gua Thaur ini tempat duduknya ataupun mulut gua tersebut berada rendah. Jadi kalau panjat bukit tu patut terus berdiri, maka tak akan nampak basically orang yang berada di dalam gua tersebut. Maka Sayyidina Abu Bakar apabila melihat orang-orang kafir Quraisy mengatakan, ini melihat kepada kaki-kaki mereka dan mendengar suara mereka, maka dia katakan, ya Rasulullah, law nadhara ahaduhum mawdi'a qadamihim la ra'ana. Ya Rasulullah, kalau salah seorang daripada mereka itu melihat daripada kaki mereka, maka dia pasti akan dapat melihat kami, dapat melihat kita. Maka Nabi SAW dengan tenang, subhanallah, dalam satu angle Nabi SAW buat perancangan dengan sempurna. Akan tetapi perancangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu tidak sedikit pun mengurangkan keyakinan baginda SAW atas pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini plan, usaha untuk nak mengelakkan diri daripada orang-orang kafir itu masih dilakukan. Akan tetapi keyakinan bahawa pertolongan itu hanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu jelas tampak pada dirinya Rasulullah. Maka Rasulullah pun senyum apabila Sayyidina Abu Bakar mengatakan perkara tersebut. Maka Rasulullah pun mengatakan, ya Abu Bakar, ma dhannuka bithnan Allahu thalithuhuma. Apa pendapat kamu tentang dua orang yang mana orang yang ketiga ataupun yang ketiga adalah Allah Subhanahu Wa Taala? Naam, la tahzan innallaha ma'ana, jangan kamu bersedih, jangan kamu risau, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala ada bersama kita. Kemudian keresahan Sayyidina Abu Bakar itu tak habis. Masih lagi dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau aku mati, aku ni hanyalah anak Ibnu Abi Quhafah, seorang lelaki biasa. Akan tetapi kalau kamu dihancurkan, waliyadzubillah, kalau kamu dibunuh, kalau kamu ditangkap, wahai Rasulullah, seluruh umat yang berada di belakang kamu itu juga akan hancur. Kemudian Rasulullah mengatakan lagi, la tahzan innallaha ma'ana, jangan kamu risau, jangan kamu sedih wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah berada bersama kita. Maka pada waktu itu
Allah datangkan seekor labah-labah untuk membuatkan dia punya spider web di mulut gua tersebut. Dan juga datang beberapa ekor hamam, iaitu merpati dekat perut ataupun dekat mulut gua tersebut, sehingga sebahagian daripada orang-orang musyrikin pada waktu itu mengatakan bahawa rubbama hum wasatal ghar, mungkin sahaja mereka ini berada di dalam perut gua ataupun di dalam gua. Maka salah seorang daripada ketua mereka, iaitu Uqbah bin Abi Mu'aid, mengatakan, kau maaf cakap ni, kau gila ya Majnun, wasatal ghar, kau tak nampak ni dah labah-labah dengan apa semua binatang-binatang berkerumun dekat mulut gua ni, bagaimana mungkin Nabi Muhammad SAW dapat masuk ke dalamnya. Khalas, pergi cari iaitu pergi cari Muhammad dengan cepat sehingga kamu tidak tertinggal jauh daripadanya. La ilaha illallah. Naam. Ba'da thalatha ayyam wa sakana talab. Selepas beberapa hari, selepas 3 hari, maka pencarian pun menjadi tenang. Maksudnya dah tak ada orang kecoh-kecoh nak cari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdekatan dengan gua tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun keluar daripada gua Thawr tersebut dan berjalan beberapa hari dalam keadaan yang susah. Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah dalam keadaan yang bukan senang. Jalan di tempat-tempat yang bukan merupakan jalan yang biasa mereka lalu untuk menuju ke kota Madinah. Naik di kawasan bukit, di tempat-tempat yang berbatu dan sebagainya, berjalan di tengah padang pasir. Terkadang Nabi SAW lapar, terkadang Nabi SAW haus, dan yang sentiasa risau keadaan Rasulullah ini adalah sahabatnya, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sekejap-sekejap dia cari bagaimana nak berikan teduhan kepada Rasulullah. Kadang-kadang dia cari mana nak dapat susu, kadang-kadang dia cari mana nak dapat makanan dan sebagainya untuk diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sepanjang perjalanan hijrah mereka itu, yang menjaga, yang merisau akan Rasulullah itu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia risau keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyam marrat alaihi fi tariq hatta wasala al-Madinah, sehingga beberapa hari berlalu dan mereka sampai ke kota Madinah. Dan mereka sampai ke kota Madinah di waktu zuhur, dan mereka tiba di Quba. Para sahabat, kerana mereka tahu bahawa Nabi SAW dalam perjalanan menuju ke kota Madinah, maka setiap hari lepas subuh mereka akan pergi ke Quba untuk menunggu kedatangan Rasulullah SAW. Tapi bila tengok tak ada, zuhur mereka balik pulang ke rumah. Pergi pagi, zuhur balik ke rumah. Jadi pada waktu tersebut, bila Rasulullah SAW sampai, tak ada seorang pun yang ada menunggu Rasulullah SAW. Tapi ada seorang Yahudi yang duduk di atas rumah mereka, nampak ada satu orang Yahudi nampak ada orang datang. Macam mana dia boleh tahu ni Rasulullah? Dia nampak cahaya yang terang datang, sehingga dia tidak dapat menahan dirinya, sehingga dia pun menjerit, yasih minas sath ya bani Qailah, fulan hadha jaddukum. Orang Yahudi ni jerit, dia kata, wahai fulan, wahai kaum, yakni orang-orang Islam, dia kata tu Nabi kamu dah on the way. Yakni Allah Subhanahu Wa Taala gunakan orang Yahudi itu untuk menyambut ataupun menginform tentang kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka pun bergegas keluar dan menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan juga penunjuk jalan, iaitu Abdullah bin Uraiqid, penunjuk jalan. Naam, sewaktu mereka berada dalam perjalanan, ada satu cerita, iaitu sewaktu mereka berada dalam perjalanan, ini dalam perkampungan-perkampungan, iaitu nak sampai, sebahagian daripada perkampungan itu mengenali daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mereka mengenal Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kerana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq juga selalu safar, selalu yakni melalui daripada perjalanan tersebut atas urusan bisnes, atas urusan perniagaan. Maka mereka pun bertanyakan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar, siapakah yang bersama kamu? Siapakah yang ada bersama kamu? Iaitu maksud mereka itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan bahawa hadin yahdini at-tariq, ya ini merupakan penunjuk jalan bagi aku. Jadi mereka pun bila dah jawab macam tu, mereka pun berdiam diri. Akan tetapi yang dimaksudkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah yang penunjuk jalan untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini Rasulullah itu Al-Hadi, iaitu yang memberi petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Naam, innahum yakiduna kaida, sesungguhnya orang-orang kafir itu yakni merancangkan tipu daya yang jahat
merancangkan komplot yang jahat untuk menghancurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha halul kufar fi tilkal muhawalah, dan beginilah keadaan orang-orang kafir dalam percubaan mereka, dalam rancangan mereka. Mereka plan satu demi satu rancangan untuk menyakiti dan untuk mengalahkan, memadamkan api agama Islam ataupun mengalahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disebutkan pada tahun kelima selepas hijrah, mereka berkumpul di luar Madinah. Iaitu orang-orang kafir Quraisy daripada kota Makkah berkumpul di luar Madinah. Ya, ini dah nak sampai kota Madinah. Ya, ini dah nak attack Rasulullah dan sahabat-sahabat Nabi. Wa khitah mabniyah 'ala al-istisal. Plan diorang apa? Plan diorang nak bunuh seluruh orang Islam. Pada tahun kelima hijrah berlakunya satu peperangan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam maka turun ayat firman Allah Subhanahu wa taala, idz ja'ukum min fawqikum, apabila mereka mendatangi kamu daripada atas dan daripada bawah. Ya, ini daripada atas pintu masuk kota Madinah dan juga pintu belakang. Wa min asfala minkum wa idz taghatil absar wa balagatil qulubul hanajir. Ya, ini mata sahabat-sahabat terbuka besar dan hati mereka itu dah naik sampai ke kerongkong. Maksudnya dah berada dalam ketakutan. Wa tazunnuna billahi dhununa, dan pada waktu itu waliyadzubillah sebahagian mereka-mereka yang lemah iman mereka itu dah berfikiran macam-macam terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini prasangka yang tak baik. Hunalika batul lil mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Pada waktu itu keimanan orang-orang Islam diuji dan digoncangkan dengan goncangan yang kuat. Wal munafiqun yatakallamun kaif hadha wa kaif hadha. An-nabi fi thabatihi wa yubashshiru as-sahaba alaihim ridwanullah. Orang-orang munafik seperti biasa yang menunjukkan keislaman, akan tetapi dalam hati mereka itu tidak ada iman. Mereka kata, ni macam mana, tak mungkin kita boleh menang. Akan tetapi Nabi SAW dengan keyakinan, dengan keteguhan imannya terhadap Allah dan janji Allah dan pertolongan Allah, telah memberi berita gembira kepada sahabat Nabi SAW. Pada waktu itu merupakan peperangan Khandaq. Ini sewaktu orang-orang kafir itu sebelum nak attack, maka Nabi SAW buat plan untuk digali lubang, digali parit sekeliling kota Madinah. Subhanallah, dalamnya parit itu kurang lebih 9 hasta, 9 depa, zira', 9 depa, dan lebarnya kurang lebih 40 depa. Ini merupakan satu longkang yang besar, dan dikatakan bahawa ada satu tempat yang paling iaitu tempat yang sempit, maka mereka tak mampu untuk nak buat parit itu lebar, maka dikecilkan sedikit sehingga ianya menjadi 30 hasta. La ilaha illallah. Dan di tempat ini seorang musyrik, seorang kafir sudah cuba untuk nak buat loncatan. Seorang kafir telah cuba untuk membuat loncatan, yang mana beliau ni bernama Amr bin Abdud. Subhanallah. Daripada jauh dia tunggang kuda dia dengan laju, kemudian daripada kuda dia tu dia lompat untuk menuju ke sebelah sana longkang. Maksudnya untuk nak pergi ke arah kota Madinah. Dan dia berjaya untuk nak lompat sampai ke sana. Ini merupakan keberanian dan kekuatan orang-orang zaman dulu, ataupun Amr bin Abdud. Min quwwati syaja'ati wa qatalahu Sayyidina Umar Sayyidina Ali lamma taqabaluhu iya. Akan tetapi beliau dibunuh oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib. Nak menunjukkan juga keberanian dan kehebatan Sayyidina Ali bin Abi Talib membunuh orang yang sangat hebat dari golongan orang-orang kafir. Khatta lahum al-khutut yahfiruna fiha. Maka dalam peperangan Khandaq ini, apabila Nabi SAW buat line, setiap orang mempunyai kawasan masing-masing, maka Nabi SAW menetapkan bahawa beberapa orang sahabat tugasnya untuk nak menggali dekat sini, satu orang menggali kat sini. Jadi ada sebahagian sahabat yang terpaksa menggali di satu tempat, yang mana tempat tersebut terdapat batu yang besar. Yang mana mereka ketuk-ketuk tak boleh nak pecah. Yang cuba mereka gali, cuba mereka ketuk, tak boleh. Maka sebahagian daripada mereka mengatakan bahawa khalas, kita tak boleh nak gali di tempat yang mana digariskan oleh Rasulullah. Mungkin kita boleh kedepankan sikit lain tersebut, ataupun kita boleh kebelakangkan tersebut. Akan tetapi sebahagian mereka yang
kuat keyakinan mereka kepada Rasulullah SAW, maka mereka mengatakan bahawa ni line ni yang lukis adalah Rasulullah. Maka kalau kita tak boleh nak ikut line Rasulullah, kita kembali kepada Rasulullah, kerana Rasulullah berada bersama kita, maka kita kembali kepada Rasulullah SAW. Maka ini pemikiran sahabat Nabi SAW. Apa-apa yang dikatakan oleh Nabi, itu yang mereka perlu buat. Nah, maka mereka pun pergi komplain kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dekat line yang kamu lukiskan tadi ada seketul batu yang besar yang mana kami tidak mampu untuk nak menghancurkannya. Maka Rasulullah pun mengatakan, ana ba'anzil, aku sendiri akan turun dan akan cuba untuk memecahkannya. Kharaja wajah ilal makan, qalu hadzal kudyah ya Rasulullah. Maka Nabi pun minta cangkul ataupun tukul besi dan memecahkan batu tersebut. Nabi cuba untuk memecahkan batu tersebut. Kali pertama Nabi ketuk batu tersebut, maka ada percikan api, yang mana selepas percikan api itu hancurlah 1/3 daripada batu tersebut. Maka Nabi SAW mengatakan Allahu Akbar. Nabi bertakbir dan mengatakan bahawa ini merupakan pembukaan buat kota Yaman. Ya, ini istana-istana di Sana'a itu diberikan kepada umat Islam, ataupun akan diberikan kepada umat Islam. Kemudian Nabi SAW ketuk buat kali yang kedua. Nabi SAW ketuk buat kali yang kedua, sama juga barakah, ya, ini ada percikan api sehingga batu-batu tersebut hancur. 1/3 daripada batu itu hancur lagi, dan Nabi mengatakan bahawa Allahu Akbar, telah diberikan kemenangan ke atas kaum Faris ataupun Rum, Parsi. Kemudian Nabi SAW ketuk buat kali yang ketiga, maka keluar api dan hancur menjadi habu batu tersebut, dan Nabi mengatakan bahawa terbukalah Rom. Maka Nabi pukul 3 kali. Kali yang pertama itu diberikan kemenangan di atas kota Yaman. Kali yang kedua diberikan kemenangan ke atas kota Rom. Kali yang ketiga diberikan kemenangan ke atas kaum Farsi. Maka orang-orang yang beriman dan kuat keimanan mereka, bertambahlah iman mereka kepada Rasulullah SAW. Akan tetapi orang-orang munafik mengatakan bahawa kita ni sedang dikepung. Kita sedang dikepung oleh orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy. Kita nak pergi qada hajat pun dalam ketakutan. Ini Nabi Muhammad cerita pasal, kita diberikan kemenangan kepada Sana'a, kita diberikan kemenangan ke atas kaum Rom, kita diberikan kemenangan ke atas kaum Farsi. Kaif hadha? La ilaha illallah. Maka mereka tidak percaya akan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan atas ini Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Dan apabila orang-orang munafik dan orang-orang yang mempunyai penyakit di dalam hati mereka itu mengatakan apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya adalah tipu semata-mata. Akan tetapi orang-orang yang beriman, apa mereka kata? Lamma ra'al mu'minuna al-ahzab, apabila mereka nampak golongan-golongan orang yang ingin menentang, iaitu orang-orang kafir Quraisy itu, apabila mereka datang untuk menentang Rasulullah, qalu, mereka mengatakan ini yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasul, dan sesungguhnya apa yang dijanjikan oleh Rasul, Allah dan Rasul itu adalah benar, wa ma zadahum illa imanan wa taslima, dan tidak bertambah pada diri mereka kecuali keimanan dan taslim, iaitu menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selepas digali lubang tersebut, orang-orang kafir cuba beberapa kali untuk masuk ke kota Madinah, akan tetapi mereka tidak mampu, sehingga rancangan mereka itu tidak berjaya. Wa ilal an fi hayatihi wa fi hayatil khulafa ar-rasyidin fi man ba'dahum hatta ma dha'fil muslimin. Naam. Dan inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Mereka merancang untuk memusnahkan orang-orang Islam, untuk memusnahkan agama Islam, akan tetapi aku juga merancang, kata Allah Subhanahu wa taala, dan aku akan menggagalkan segala perancangan mereka. Dan ini bukan hanya untuk, ini ayat ini, janji Allah Subhanahu wa taala ini bukan hanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya untuk khulafa ar-rasyidin, akan tetapi sehinggalah hari kiamat. Apa-apa yang dirancangkan oleh orang-orang kafir, Allah akan menggagalkan rancangan mereka. Hatta zaman sekarang ini, walaupun kelemahan iman orang-orang Islam, kita berada dalam keadaan dalam keadaan yang lemah, orang-orang Islam berada dalam keadaan yang lemah, akan tetapi Allah Al-Qayyum, yang berdiri dengan sendiri, yang maha
tidak memerlukan, tidak berhajat kepada mana-mana makhluk, sendiri yang memelihara daripada agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan sehingga sekarang alhamdulillah agamanya Allah, sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majlis-majlis agama, majlis-majlis zikir ini masih lagi hidup dengan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala, atas janji Allah Subhanahu wa taala, yang mana agama Islam ini akan kekal sehingga waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka tidak akan mampu untuk menghapuskan Islam sehingga waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala seterusnya mengatakan bahawa famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Maka berilah waktu, yakni berilah waktu tangguh kepada orang-orang kafir itu sedikit demi sedikit. Yakni biar mereka lakukan apa yang mereka plan nak lakukan, tapi penghujungnya yang akan kemenangan itu pasti kepada orang-orang Islam. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, matasta'jil lahum, jangan kamu sibuk nak kalahkan mereka cepat-cepat. Sama ada dengan doa menghancurkan mereka, ataupun buat perancangan untuk nak bunuh mereka, nak kalahkan mereka, ataupun nak buat apa-apa. Bas isbir syuaya. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulullah, yakni sabar sikit, itu memang apa yang telah aku tetapkan, ianya akan berlaku. Tapi kebenaran ataupun kemenangan itu pasti buat orang-orang yang bertakwa. Qur'anul haq yushir ila anna ma'a rasulillah quwwah wa wasail. Seakan-akan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahawa yakni Rasulullah kalau nak menang boleh menang. Maksudnya ada kekuatan untuk nak kalahkan orang-orang kafir. Akan tetapi memang Allah dah plankan macam tu. Jadi kamu tak payah nak kalahkan orang kafir, tak payah nak marah-marah dengan orang kafir, yakni kerana aku yang akan balas kepada mereka. La ilaha illallah. Kerana plan Allah itu lebih sempurna, kekuatan Allah, perancangan Allah itu lebih hebat. Hum wa hayatuhum la tusawi syai. Kerana orang-orang kafir, kehidupan mereka, perancangan mereka itu pada hakikatnya tak ada apa-apa. Ini orang-orang kafir, yakni umur mereka pendek, bahkan umur dunia ini pun pendek, untuk mereka nak lakukan apa-apa ke atas orang-orang Islam ataupun ke atas orang-orang beriman. La ilaha illallah. Naam. Liyakun dzalika mutakhalliqan bi akhlaqil haq alladhi yumhil wa la yuhmil. Dan seakan-akan Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada umat manusia yang datang selepas Rasulullah untuk kita bersifat sabar. Untuk kita bersifat dengan sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang bersabar, yakni memberikan waktu kepada orang-orang kafir. Yakni Allah Subhanahu wa taala berikan waktu, tangguhkan waktu untuk dibalas kepada orang-orang kafir ini. Akan tetapi ketahuilah bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak lalai, tidak alpa. Yakni Allah berikan penangguhan bukan bermakna Allah lalai terhadap apa yang mereka lakukan. Yuhmil bikain asa yarji man yarji. Yakni Allah berikan masa dengan harapan bahawa orang yang akan bertaubat, orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bagi mereka yang berterusan dalam perkara tersebut, atas nikmat diberikan waktu itu, maka azab ke atas mereka itu, yakni kerana diberikan waktu, maka dosa mereka itu bertambah. Maka bila dosa mereka bertambah, maka azab mereka pun akan dilipat kali gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apakah perancangan mereka itu apabila dihadapkan dengan perancangan Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat? Fala yakunu kaiduhum syai'. La ilaha illallah. Kadzalika tawaiful kafirin fama yakidun wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli. Maka dalam tempat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahawa yakni segala perancangan orang-orang yang jahat itu tidak akan kembali kecuali kepada diri mereka sendiri. Yakni apa-apa perancangan yang jahat yang mereka lakukan, hakikatnya ianya akan kena balik ke atas diri mereka sendiri. Disebutkan dalam satu riwayat, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada salah seorang daripada Nabi Bani Israel. Setengah mengatakan Nabi Musa ataupun mungkin Nabi Isa. Allah mewahyukan kepada mereka dengan mengatakan bahawa innakum idza ahsantum ilan nas tajannabtum al-isa'a ilaihim. Kamu apabila kamu melakukan kebaikan kepada manusia dan kamu tidak melakukan perkara-perkara yang memudaratkan mereka, wa afautum anhum, walaupun mereka menzalimi kamu. Yang ini menunjukkan akhlak yang mulia, tidak membalas keburukan dengan keburukan, memaafkan mereka apabila mereka menzalimi kamu. Kuntu lakum
aku akan berada di pihak kamu. Yang ini kalau kamu tidak membalas kezaliman dengan kezaliman. Walaupun sebenarnya orang buat zalim, boleh kita nak balas. Tapi Allah SWT mengatakan, kalau kamu dizalimi, tapi kamu tak balas, maka aku akan berada bersama kamu. Fa ahbabtu muhibbukum. Bukan hanya aku akan berada bersama kamu, tapi aku akan mencintai, bukan hanya aku mencintai kamu, bahkan aku akan mencintai orang-orang yang mencintai kamu. Yang ini kelebihan orang-orang yang mempunyai sifat sabar, yang ini tidak membalas kezaliman dengan kezaliman. Wa abghadtu aduwakum, dan aku akan membenci, memarahi orang yang memusuhi kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang ini orang ni jadi special di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dia dikasihi, tapi orang yang mengasihi orang ini dikasihi oleh Allah. Orang yang memusuhi orang ini akan dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kuntu mudirul lakum fi man yakidukum, dan aku sendiri yang akan membalas ke atas orang-orang yang merancangkan rancangan yang buruk ke atas kamu. Walidhalika yara kathir minan nas zulmul insan li nafsihi indama yamtaddu ila zulmil ghair. Disebabkan itu ramai orang yang akan mendapati bahawa apabila mereka melakukan kezaliman ke atas orang lain, pada hakikatnya mereka itu sedang menzalimi diri mereka sendiri. Kerana apa? Kerana apabila mereka menzalimi orang lain, mereka telah mengeluarkan diri mereka itu daripada inayah, daripada perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah mengeluarkan diri mereka itu daripada kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana innallaha la yuhibbudz zalimin. Kerana Allah Subhanahu wa taala tidak mengasihi kepada orang-orang yang zalim. Dia telah mengeluarkan diri mereka itu daripada pemberian dan ihsannya Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dia menzalimi orang lain, maka dia telah meletakkan orang yang dia zalimi itu di safnya Allah. Yang ini kerana Allah berada bersama orang-orang yang tidak menzalimi orang lain. Jadi kalau A menzalimi B, jadi mungkin pada awalnya A ni berada bersama Allah bersamanya, tapi sebab dia menzalimi orang lain, maka Allah berada bersama orang-orang yang tidak menzalimi orang lain. Fayakunur rahman ma'ahu. Bal wa'amatul khalq yakunu ma'al mazlum. Bahkan kalau kita tengok di alam dunia ini, kita dapati bahawa orang-orang yakni manusia akan berada bersama orang-orang yang dizalimi. Yakni kita akan rasa kesian kepada orang-orang yang dizalimi dan bukan kesian ke atas orang yang menzalimi. La ilaha illallah. Fayakhruju hadha an saffir rahman bi zulmih. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ana zalim illam antaqim minadh zalim. Aku ni merupakan orang yang aku akan menjadi seorang yang zalim ataupun zat yang menzalimi jikalau aku tidak membalas orang yang menzalimi. Yani kalau Allah membiarkan orang yang zalim melakukan kezalimannya, maka Allah mengatakan bahawa aku ni zalim, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa yunadi munadi fil qiyamah. Dan di dalam hadis qudsi disebutkan bahawa Allah Subhanahu wa taala akan berfirman pada hari kiamat, anallah, aku adalah Allah Subhanahu wa taala, malikul muluk, raja segala raja, al-adl alladhi la yanbaghi li ahadin min ahli al-jannah. Yang mana keadilan aku seorang yang maha adil. Tidak layak bagi satu orang ahli syurga untuk masuk ke dalam syurga, sedangkan dia melakukan kezaliman kepada salah seorang daripada ahli neraka, walaupun hanya satu pukulan. Yang ni kalau ahli syurga ni dia masih lagi ada kezaliman yang dilakukan kepada ahli neraka, walaupun satu pukulan, apatah lagi yang lebih daripada satu pukulan, maka orang ahli syurga ni tidak akan dapat masuk syurga selagi tidak dibalas kezaliman tersebut. Begitu juga dengan ahli neraka. Ahli neraka itu tidak akan masuk ke dalam neraka selagi mana masih ada lagi kezaliman yang dilakukan ke atasnya, walaupun satu pukulan atau lebih. Hatta akhudahu min, sehingga dia dibalas dengan balasan yang sempurna. Maka di akhirat nanti setiap orang akan dibalas sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Kalau dia melakukan kebaikan, maka akan dibalas. Kalau dia lakukan kezaliman, akan dibalas juga kepada mereka. Manusia dengan manusia akan dibalas sesama sendiri. Bahkan manusia dengan haiwan pun akan dibalas kalau manusia itu menzalimi daripada haiwan. Bahkan haiwan dengan haiwan juga akan dibalas kalau mereka menzalimi. Sehingga pada hari tersebut, orang-orang kafir akan berharap mereka diciptakan sebagai haiwan di dunia ini. Sebab apa? Sebab mereka melihat keadilannya Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka mengatakan, alangkah bagusnya kalau aku menjadi seekor haiwan. La ilaha illallah.
wa yaqulu ya laitani kuntu turaba, mereka akan katakan alangkah bagusnya aku ni menjadi haiwan ataupun menjadi tanah. Kerana haiwan-haiwan selepas Allah Subhanahu Wa Taala mengadili mereka, iaitu kalau haiwan itu menzalimi orang lain, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu itu. Apabila balasan telah selesai, maka seluruh haiwan-haiwan itu akan menjadi tanah. Maka orang-orang kafir akan mengatakan ya laitani kuntu turaba, alangkah baiknya kalau aku hanya dijadikan sebagai tanah di dunia. La ilaha illallah. Walaupun dekat dunia ni dia orang yang hebat, walaupun di dunia ini dia orang yang berpangkat, walaupun di dunia ni orang yang disanjung tinggi, akan tetapi kalau dia melakukan kezaliman, kalau dia menzalimi diri dia sendiri dengan tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan berharap bahawa dekat dunia ini dia merupakan tanah ataupun binatang. La ilaha illallah. Naam. Wa hakadha, semoga Allah Subhanahu Wa Taala kuatkan keyakinan kita kepada janji-janjinya Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita husnul khuluq, sifat-sifat yang mulia, yang mana salah satu sifat yang mulia itu adalah memaafkan kepada kezaliman yang dilakukan ke atas diri kita. Yang ini merupakan perkara yang dianjurkan oleh Allah, yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Menahan kemarahan kita dan juga memaafkan orang lain. Dan ketahuilah bahawa jangan sekali-kali kita ni menjadi daripada golongan yang menzalimi. Biar kita dizalimi, tapi jangan sekali-kali kita menzalimi orang lain, kerana apabila kita menzalimi orang lain, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan lagi bersama kita. Apabila kita menzalimi orang lain, Allah Subhanahu Wa Taala tidak lagi akan bersama kita, dan apabila Allah tidak ada bersama kita, apa yang kita ada? La ilaha illallah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala tambahkan keyakinan kita, hiasi diri kita, ahli keluarga kita, anak-anak kita dengan akhlak yang mulia. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kedatangan bulan Zulhijjah ini kedatangan yang baik untuk diri kita, ahli keluarga kita dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga diberikan kita taufik untuk memperbanyakkan ibadah, yang mana diharapkan dengan ibadah, dengan doa, dengan munajat tersebut akan menjadikan asbab diangkatkan segala wabak COVID-19 ataupun segala penyakit-penyakit yang berada di atas muka bumi ini, segala kesusahan, segala ujian yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa kita dan diangkatkan segala musibah tersebut, dan diberikan kesihatan, dikembalikan kesihatan kepada orang-orang yang sakit, diberikan kemudahan bagi mereka-mereka yang sentiasa berpenat lelah untuk membantu daripada orang-orang sakit, terutamanya daripada frontliner, daripada doktor-doktor dan jururawat dan sebagainya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kekuatan kepada mereka dan ketabahan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita cuba sedaya upaya untuk menjaga kesihatan iman kita, menjaga daripada kesihatan akal kita, menjaga daripada kesihatan tubuh badan kita, untuk kita sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga membantu sesama kita untuk mencegah daripada perkara-perkara yang memudaratkan kita dan orang lain. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli al-qutri untha wa dhakar, rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nuhdha bil khairi wa nukfa kulla shar. ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.